5 perayaan Tahun Baru paling terkenal zaman dahulu. Perayaan Tahun Baru sebenarnya sudah lama berlaku di dunia. Banyak malam Tahun Baru telah disambut dengan sambutan yang hebat sepanjang sejarah. Sambutan ini telah menjadi tradisi yang masih dijalankan sehingga kini. Tetapi, adakah orang pada zaman dahulu menyambut Tahun Baru juga? Ya, mereka pun menyambut Tahun Baru juga dan sangat meriah. Tanpa membuang masa, mari kita kenali 5 perayaan Tahun Baru paling terkenal zaman dahulu. Nombor 5. Tradisi Akitum dari Babilonia. Dapat dikesan kembali ke 2000 sebelum Masihi. Perayaan musim bunga Akitu atau Akitum disambut oleh penduduk Mesopotamia purba, khususnya oleh orang Babylon dan Assyria. Nama Akitu atau Akitum bermaksud tuai Bali atau kepala tahun. Bukan Januari. Akitu atau Akitum disambut pada bulan Nisanu atau antara Mac dan April. Menurut mitologi Babilonia, Akitu atau Akitum meraihkan kemenangan Dewa Marduk ke atas Dewa Pemusnah Tiamat. Dari jasad Tiamat, Marduk kemudian mencipta langit dan bumi. Berjalan selama 12 hari, penduduk Babylon dan Assyria, dari raja hingga rakyat jelata akan mengarap patung Tuhan melalui jalan-jalan di kota. Dengan ritual Akitu atau Akitum, orang Babilonia dan Assyria percaya bahawa dunia telah dibersihkan dan dilahirkan semula oleh kerja Dewa Marduk untuk mempersiapkan musim bunga. Sesetengah ahli sejarah mencadangkan bahawa unsur politik perayaan itu diguna oleh Empayar Babilonia dan Assyria sebagai kaedah untuk menekankan konsep bahawa raja mempunyai ketuhanan terhadap rakyat mereka. Malah, Maharaja Rom berketurunan Assyria, Elagabalus, memperkenalkan perayaan Akitu atau Akitum ke Rom. Nombor 4. Perayaan Dewa Janus dari Romawi kuno. Tepat pada 1 Januari, Empayar Rom Purba juga menghormati dan merayakan perayaan Dewa Janus, terkenal kerana mempunyai 2 muka depan dan belakang. Janus ialah simbol masa lalu dan masa depan, menjadikannya cara yang sempurna untuk menggambarkan peralihan dari tahun lama ke tahun baru. Dikatakan bahawa nama Januari berasal dari nama Janus. Pada 1 Januari, orang Rom akan berkumpul dan membuat persembahan kepada Dewa Janus untuk nasib baik selama 12 bulan akan datang. Dengan riang dan penuh gelak ketawa, para jiran-jiran seluruh kota akan berkata baik antara satu sama lain dan bertukar hadiah seperti buah-buahan dan madu pada zaman itu. Semasa perayaan ini juga, mereka perlu bekerja atau bersiar-siar sekitar kota kerana jika bermalasan pada hari ini dipercayai akan mendapat nasib buruk dan tidak baik sepanjang tahun. Nombor 3. Perayaan Wepet Rempet dari Mesir kuno. Sama seperti India menyembah Ganga, Mesir purba menyembah Sungai Nil. Bagaimanakah orang Mesir purba menyambut Tahun Baru? Mereka akan menyambut Tahun Baru jika Sungai Nil tinggi atau apabila bintang terang Sirius kelihatan selepas 70 hari hilang. Fenomena ini biasanya berlaku pada pertengahan bulan Julai. Digelar Wepet Rempet atau pembukaan tahun. Perayaan ini popular semasa Kerajaan Baru dan Mesir tengah meraihkan kematian dan kebangkitan Dewa Osiris yang membuat Sungai Nil naik, sekaligus mengairi tanah Mesir untuk menjadikannya subur. Jadi, sambutan Wepet Rempet disambut dengan perayaan, nyanyian dan tarian serta upacara keagamaan yang istimewa. Selain menghormati Dewa Osiris, tidak ada bezanya dengan hari ini. Masyarakat Mesir purba turut makan dan mabuk pada perayaan ini. Nombor 2. Perayaan Tahun Baru Imlek dari Tiongkok. Salah satu tradisi Tahun Baru yang tertua dan masih disambut sehingga kini ialah Tahun Baru Cina. Tahun Baru Cina dipercayai telah tiba 3000 tahun yang lalu, semasa dinasti Shang, sebagai tanda pertama musim bunga. Perayaan ini kemudiannya dikaitkan dengan mitologi Cina. Tahun Baru Cina dipercayai menghalau Nian, iaitu makhluk mitologi Cina yang memangsa manusia dalam kegelapan malam. Untuk menakut-nakutkan Nian,
Orang Cina menghiasi rumah mereka dengan hiasan merah berkilauan, buluh dibakar dan membuat bunyi perayaan yang kuat. Kerana penipuan ini, Nian dihalau. Akibatnya, sambutan menghalau Nian menjadi perayaan legenda Cina. Berlangsung 15 hari, secara amnya, perayaan Tahun Baru Cina melibatkan dua aspek rumah dan keluarga. Nombor 1. Perayaan Nowruz dari Persia. Diraikan selama 13 hari di Iran, beberapa negara Timur Tengah dan Asia. Pada 21 Mac, perayaan Nowruz yang bermaksud Hari Baru salah satu perayaan tertua. Cuti Nowruz mempunyai makna tersendiri untuk Zoroastrianisme. Diraikan sejak Empayar Achaemenid pada abad ke-6 sebelum Masihi. Perayaan Nowruz hanya membuat penampilan pertamanya dalam tulisan abad ke-2 Masihi. Nowruz telah disambut selama lebih daripada 3,000 tahun. Walaupun selepas penaklukan Makedonia ke atas Parsi di bawah Alexander the Great pada 333 sebelum Masihi dan kebangkitan pemerintahan Islam pada abad ke-7 Masihi, diraikan oleh kira-kira 300 juta orang setiap tahun. Perayaan Nowruz menekankan konsep kelahiran baru dan musim bunga. Pada zamannya, raja-raja meraikan Nowruz dengan jamuan mewah, bertukar-tukar hadiah dan bertemu dengan rakyat. Selain daripada perjumpaan keluarga, tradisi yang melambangkan penciptaan seperti menyalakan unggun api, mewarna telur dan menyimbah air juga masih kekal hingga ke hari ini.